Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awwali wal hawatil masabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah kerana pada petang ini kita dapat lagi berkumpul untuk kita sama-sama mencari, memperoleh manfaat sedikit sebanyak daripada tazkirah yang akan saya sampaikan pada petang ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya memulakan tazkirah, itulah, tak tahu bila lagi kita boleh berkumpul sebegini, boleh bertemu sebegini. Sebab baru tadi Majlis Keselamatan Malaysia MKN telah mengumumkan bahawa pada hari Rabu, hari Rabu 14 Oktober 2020 akan dilaksanakan PKPB, iaitu PKP bersyarat. Jadi ini mungkin bukanlah berita yang menggembirakan kita kan, tapi nak buat macam mana, itulah yang tindakan yang diambil oleh kerajaan demi memastikan keselamatan kita terjaga. Jadi sepanjang PKP bersyarat ini, ada beberapa perkara lah yang kita kena patuhi, dan ada beberapa perkara yang kita tak boleh laksanakan, tak boleh kita lakukan seperti sekarang. Antaranya pergerakan keluar masuk daerah adalah tidak dibenarkan. Jadi kalau nak merentas daerah kena ada surat ataupun pas daripada majikan. Kemudian hanya 2 orang saja yang dibenarkan untuk keluar daripada rumah untuk membeli barang-barang keperluan. Dan satu lagi, semua sekolah, institusi pengajian, institut latihan tadika, taska, tahfiz akan ditutup. Jadi inilah yang sedikit sebanyak menyedihkan kita. Sebab apa? Kita tak dapat nak hantar anak-anak kita ke sekolah. Sebab apa? Sekolah ditutup. Dan sekarang pun dah banyak dah sekolah di kawasan Kelang yang ditutup. Semalam di daerah Petaling pun ditutup. Dan yang lebih menyedihkan kita iaitu masjid, surau serta rumah-rumah ibadat lain juga ditutup. Jadi kita tak boleh lagi lah nak solat berjemaah seperti biasa. Kalau boleh pun sampai Isyak besok saja. Sampai Isyak besok, kemudian masjid akan ditutup selama 2 minggu. Jadi kembalilah kita semula ke rumah untuk berjemaah bersama dengan keluarga. Jemaah bersama dengan keluarga. Kemudian semua aktiviti sukan, rekreasi, sosial dan budaya termasuk majlis perkahwinan dan pertunangan tidak dibenarkan. Jadi siapa yang nak nikah, nak berkahwin tu kena tunda lah kan? Tunda sampai habis PKP. Dan pusat-pusat hiburan serta kelab malam juga tidak dibenarkan. Ini bagus. Ni tutup sampai bila-bila pun baguslah pusat hiburan ni. Sebab apa? Dia adalah tempat maksiat dan tempat yang mendatangkan dosa. Jadi itulah sedikit sebanyak perkara yang saya kongsi pada petang ini, yang sedikit menyedihkan kita lah. Sebab apa? Kita tak boleh nak menjalani kehidupan kita seperti biasa. Dan apabila masjid-masjid ditutup, sekolah-sekolah ditutup ni, tahfiz ditutup, dan banyak sektor-sektor yang tak dapat beroperasi seperti biasa. Dan ini sebenarnya memberi kesan lah kepada rakyat Malaysia. Apabila banyak perkara kita tak dapat nak buat kan? Jadi rakyat akan kembali duduk di rumah. Jadi akan kurang produktiviti. Dan akan memberi kesan terhadap peniaga-peniaga kecil. Contoh orang yang berniaga dekat tepi jalan jual nasi lemak kan. Dia orang tak ada kerja gaji,
gaji macam orang kerajaan ataupun orang kerja swasta. Jadi makanan ataupun sumber pendapatan mereka hanya itulah yang mereka dapat. Kalau hari itu mereka tak berniaga, maka tak adalah makanan, tak adalah duit untuk hari itu. Kalau seminggu tak kerja macam mana? Kan? Seminggu tak dapat nak jual nasi lemak contohnya. 2 minggu tak dapat nak jual nasi lemak contohnya. Jadi sedikit sebanyak membantutkan, sedikit sebanyak memberi kesedihan lah kepada orang-orang sebegini. Kita mungkin kita rasa selesa sebab kita ada gaji, kita masih dapat income, masih dapat sumber pendapatan masuk dalam bank kita tiap-tiap bulan. Tapi pernah tak kita fikir keadaan orang lain yang apabila dilaksanakan PKP ini pendapatan mereka terjejas dengan teruk? Berapa banyak syarikat-syarikat company yang tutup semasa PKP yang beberapa bulan yang lepas ni. Kita nak laksanakan lagi PKP. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, memang setiap kejadian ini ada hikmahnya, dan kita perlu menerima qada dan qadar ini dengan hati yang terbuka. Sebab apa, bila kita ini mempunyai iman, maka perlulah kita redha dengan setiap apa yang Allah tentukan. Tapi dalam kita redha setiap perkara yang berlaku ke atas diri kita itu, rasanya memang kita sedikit sebanyak akan rasa terkilan ataupun sedikit kecewa dengan punca ataupun faktor berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang meningkat secara drastik baru-baru ini. Bukan nak cerita pasal politik lah, tapi sedikit sebanyak itulah faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes ini. Apabila ramai penyokong-penyokong ataupun ahli politik yang pulang daripada Sabah itu, daripada kawasan berisiko tinggi, kan? Jadi mereka balik ke ibu negara ini dengan membawa wabak daripada tempat itu. Jadi tempat tu dah ada wabak, kita pergi sana dan bawa balik pula wabak tu ke sini, ke ibu negara kita, lalu kita menjangkiti keluarga kita, menjangkiti orang, satu pejabat dengan kita, satu ofis dengan kita, kan, jiran sekeliling kita, masyarakat, komuniti kita. Jadi itulah yang apabila kita tahu tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat, ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara, iaitu kita perlu menjaga maslahat ataupun menjaga kebajikan anggota, ahli keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Dengan maksud di sini, dalam prinsip maqasid syariah, ada satu maqasid ini, iaitu la darar wala dirar, iaitu janganlah kita mencari kemudaratan dan janganlah kita memudaratkan orang lain. Ini salah satu prinsip dalam Islam. Jangan kita mencari mudarat dan jangan kita memudaratkan pula orang-orang yang lain. Jadi maksudnya di sini, kita ni dalam keadaan tubuh badan yang sihat. Jadi apabila kita sihat, kita perlukan tubuh badan yang sihat ini untuk kita melaksanakan aktiviti seharian, untuk beribadah dan untuk bekerja, untuk mencari nafkah bagi keluarga makan dan sebagainya. Tapi apabila dikatakan kita mencari mudarat, dengan maksud kita mencari penyakit, mencari masalah, kan? Mencari penyakit dan masalah dengan pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Bukanlah nak kata hari itu tak payah nak buat pilihan raya, kan? Tapi kalau difikirkan, mungkin perkara itu boleh ditangguhkan. Boleh ditangguhkan sehingga keadaan benar-benar stabil. Keadaan benar-benar stabil dan barulah sesuai untuk kita melaksanakan pilihan raya. Jadi apabila dalam keadaan tidak stabil itu, kita masuk pula ke tempat yang orang kata ada penyakit, ada wabak, dan kita terjangkiti oleh penyakit tersebut. Kemudian kita dah dijangkiti ini, dengan maksud kita telah memudaratkan diri kita sendiri. Tu orang kata cari penyakit
cari pasal, cari masalah. Inilah ceritanya. Dan setelah kita dah dijangkiti, maksudnya kita dah memudaratkan diri kita sendiri, kita pula memudaratkan pula orang lain. Jadi inilah yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Iaitu kita dah memudaratkan diri sendiri, kemudian kita memudaratkan pula orang lain. Dengan maksud kita memberi, kita menyumbang virus yang kita ada ni kepada orang lain yang sihat. Dan kemudian orang yang lain pula menjadi sakit. Orang lain pula yang mendapat mudarat disebabkan kita. Jadi ini adalah satu tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab yang untuk kita menjaga diri sendiri dan menjaga orang di sekeliling kita. Tapi bila kita gagal untuk menjaga amanah ini kan, jadi di hadapan Allah nanti, di akhirat nanti, kita pasti akan disoal. Kenapa engkau memudaratkan diri engkau pada waktu sekian-sekian? Jadi Allah akan tanya. Bila Allah akan tanya, kenapa kau dah mudaratkan diri engkau, kau mudaratkan pula orang lain? Allah akan tanya. Jadi bersediakan kita nak menjawab soalan itu. Silap jawab memang kenalah dengan Allah, balasan dan azabnya. Dan kita kena fikir benda ni bukan perkara yang main-main ataupun perkara yang kita boleh ambil ringan, ambil mudah, tak. Sebab apa yang kita risaukan di sini adalah penyakit ini berbahaya dan boleh memberi risiko kematian. Jadi kalau orang yang muda, orang yang sihat, mungkin dijangkiti penyakit ni tapi tubuh badannya, imunnya kuat, jadi mungkin ada harapan untuk sembuh. Tapi kita tengok baru-baru ini beberapa kes kematian dan kita tengok banyak daripadanya terdiri daripada warga emas. Dan kita tahu warga emas ni mungkin antibody dia dah tak kuat kan, dia dah uzur, dah ada macam-macam penyakit lah kan, dan dijangkiti pula virus ini. Jadi peluang mereka untuk hidup itu mungkin agak rendah. Jadi kita sepatutnya kesian pada warga emas, ataupun kanak-kanak yang orang kata tubuh badannya lemah, dan dijangkiti pula dengan penyakit ini. Jadi kita kena fikir perasaan orang yang dijangkiti itu, perasaan ahli keluarga orang yang dijangkiti itu. Macam baru-baru ni saya dengar dalam radio luahan seorang lelaki, ni kluster di Langkawi lah, kluster di Kedah tu, yang di mana ahli keluarganya, boleh kata majoriti lah ahli keluarganya positif, tapi dia saja yang negatif. Ahli keluarganya semua positif. Jadi ada di antara ahli keluarganya yang dikuarantin dan ada yang dimasukkan ke dalam ICU. Jadi dalam radio tu dia memberi luahan yang dia kena jaga ahli keluarganya yang lain, contohnya anak-anak yang masih kecil kan. Jadi itu satu tanggungjawab yang besar apabila dia kena jaga ramai orang dalam satu masa. Memang kesian, memang sangat-sangat sedih apabila kita cuba nak bayangkan apa perasaan dia ketika ditimpa dengan dugaan yang sedemikian. Mungkin orang lain rasa benda ni biasa, benda ni normal kan. Tapi patutnya dalam diri kita ni ada sedikit lah orang kata perasaan empati. Perasaan kita ni kalau berlaku dekat diri kita macam mana rasanya, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya kita nak menjaga ramai orang yang sakit dalam satu masa. Kita nak jaga ahli keluarga kita supaya tak dijangkiti. Kita nak macam-macam lah yang tanggungjawab yang jatuh terbeban di atas diri kita. Jadi sudah pasti lelaki itu mengalami orang kata tekanan lah, tekanan daripada keadaan yang menimpa hidupnya. Dia kerana orang-orang yang kita kata orang yang tak bertanggungjawab kan, memudaratkan diri sendiri kemudian memudaratkan pula orang lain. Jadi janganlah kita tergolong dalam golongan macam ni. Kalau rasa perlu untuk kita tidak keluar rumah kan, tak bercampur, tak bersosial dengan orang lain, maka duduklah di rumah kan. Bukan maksud kita ni duduk rumah langsung tak boleh buat apa-apa. Ada aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah kan.
Tapi bagi orang-orang yang selalu, orang kata, selalu turun padang, orang yang selalu berjumpa dengan masyarakat, selalu berjumpa dengan komuniti, kalau rasa tak perlu tu, tak payahlah. Orang kata nak berkempen, tak perlulah kita ni nak apa, nak menunjukkan orang kata ketaksoban kita pada sesuatu figur ataupun sesuatu tokoh kan. Sampaikan kita mengabaikan keselamatan dan kesihatan orang lain. Jadi itulah yang kita risaukan. Sekarang ni macam-macam orang disebabkan politik kita yang tak tahulah nak kata politik kita sekarang ni stabil ke tak stabil ke kan. Tapi disebabkan ada orang yang mungkin fikirkan dunia ini dia nak kaut semua dunia ni kan. Yang nak jadi menteri, yang nak jadi PM, macam-macam lah. Sedangkan ada perkara lain yang lebih utama untuk difikirkan, iaitu kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Sedangkan dunia ini adalah sementara. Dunia ini bersifat sementara. Jawatan, pangkat, harta, apa sahaja yang kita miliki pada dunia ini adalah sementara. Tapi disebabkan kita nak kejar benda yang sementara tu, maka kita orang kata kita ni mengganggu kehidupan normal masyarakat yang lain. Contohnya terjadi PKP lah, kita tak dapat nak pergi ke masjid. Jadi siapa yang orang yang hatinya berada di masjid, sudah pasti dia akan rasa sedih kan? Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu dia pergi masjid, tapi kali ni tak dapat pergi masjid, tak boleh pergi masjid. Jadi sudah pasti dia akan rasa kesedihan. Bagi orang yang mungkin hatinya di rumah Allah, di masjid dan di surau kan, pasti merasa satu kan kesedihan yang amat ketara lah kan. Memang ada beza je lah dia punya feel ataupun perasaan bezanya kita solat di rumah dan solat di masjid kan. Kita bersama-sama jemaah, kita sama-sama rapatkan saf, kita sama-sama berukhuwah kan, sesama ahli karyah. Dan sekarang kita tak dapat lagi nak buat macam tu. Jadi sudah pasti terkesan pada diri orang yang cintakan masjid. Jadi kalau ikutkan, memang apabila berlakulah perkara ini kan, kita tak boleh nak orang kata beribadat macam dulu. Kita tak boleh nak beribadat di masjid. Mungkinlah syaitan-syaitan, jin-jin kan, Dajjal Yahudi dan musuh-musuh Islam akan bersukaria lah. Mereka bersukaria sebab apa? Sebab kita orang Islam tak dapat nak beribadat macam dulu. Kita tak dapat nak pergi masjid, tak dapat nak mengimarahkan masjid kan. Sekolah-sekolah ditutup kan, pusat-pusat pengajian ilmu ditutup. Kita nak buat tazkirah, kita nak buat kuliah, kita nak buat ceramah agama pun susah kan. Memang betul kita boleh buat secara online, boleh buat melalui Facebook Live, YouTube dan sebagainya, tapi kehadiran, orang kata hati tu hadir dalam satu majlis yang ramai itu, tu tak samalah macam kita tengok kuliah online. Tak sama kan. Dia ada satu perasaan, kita rasa kebersamaan sesama, orang kata sesama apa, saudara se-Islam kita apabila kita bersama-sama dengan majlis ilmu. Kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu kan. Dan setiap majlis ilmu tu mungkin dihadiri oleh para malaikat kan, para wali, para arwah dan sebagainya. Tapi kalau secara online ni, kita tengok secara online, mana nak turunnya dia punya barakah. Memang kita dapat ilmu, tapi barakah kebersamaan kita bersama saudara se-Islam kita tu tak ada kan. Tak ada, dia punya feel dia memang tak ada. Kita boleh dengar ustaz dia cakap, kita boleh dengar kan, orang ni bagi ceramah dan sebagainya kan, tapi dia punya perasaan tu lain. Jadi itulah majlis agama, majlis ilmu tak dapat dihidupkan apabila berlaku perkara ni. Baik, jadi apa yang sebenarnya saya nak cakap pada hari ni iaitu tentang jiwa, tentang jiwa manusia. Jadi dalam kitab ni katakan tentang penyakit jiwa. Jadi dalam jiwa kita ni ada pelbagai keadaan. Orang kata jiwa ni macam musim.
Ada musim sejuk, ada musim kemarau, ada musim hujan. Dan bertukar-tukar. Sama juga lah dengan jiwa kita ni. Ada kalanya kita rasa bahagia. Rasa bahagia, kita rasa tenang, kita rasa damai, tapi ada masanya kita rasa gelisah. Kan, kita risau, tak tentu arah dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu mengalami masalah jiwa, jiwa mereka mengalami kekosongan, selalu ditimpa keresahan dan kebimbangan. Jadi apabila seseorang itu menghidap penyakit jiwa ni, maka akan timbul dalam diri mereka perasaan resah, perasaan bimbang, apa lagi, kesunyian, kekosongan hati, putus asa dan sebagainya. Jadi zaman sekarang ni kita tengok sebenarnya sangat ramai orang yang mengalami penyakit jiwa berbanding dengan penyakit fizikal. Sebab penyakit fizikal ni kita boleh nampak kan, kalau orang ni luka kita boleh nampak darah, kalau orang ni patah tangan kita boleh nampak tangan tu patah dan sebagainya. Itu penyakit fizikal. Tapi penyakit jiwa ni kita tak nampak. Penyakit jiwa ni berada di dalam hati seseorang, berada dalam mental pemikiran seseorang. Dan penyakit jiwa itu antara lain merupakan sifat buruk dan akan merosakkan kebatinan manusia. Merupakan sifat buruk dan akan merosakkan kebatinan manusia. Jadi bila kita ni hidup nak tenang, kita hidup ni nak rasa bahagia kan, kalau boleh biarlah bahagia itu di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita dihinggapi penyakit jiwa ni, maka dia akan mengganggu ataupun merosakkan batin kita ni. Dan apabila seseorang itu mengalami penyakit jiwa, dia akan menghalangi peribadi seseorang daripada memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hati kita ni rosak. Hati kita ni mungkin asyik fikir dunia saja. Nak cari pangkat, nak cari harta, nak cari kemewahan, nak cari keselesaan, sehingga kan kita ni lupa kepada Allah. Lupa yang sebenarnya kita hidup ni untuk cari redha Allah kan. Bukan untuk cari redha manusia, bukan untuk cari kemewahan ataupun kebendaan yang bersifat sementara. Dan banyak lagi sifat-sifat yang merupakan ciri-ciri penyakit jiwa. Antaranya bersifat hasad, sifat dengki, cemburu pada orang lain. Antara lain penyakit pengecut. Pengecut ni pun antara penyakit jiwa juga kan. Maksudnya takut nak melakukan sesuatu kan, takut nak ambil risiko. Jadi sebenarnya risiko itu adalah perkara yang memang benda tu berisiko, tapi kalau kita tak ambil peluang, maka kita tidak akan berjaya, kita tidak akan menjadi sesuatu apa yang kita nak buat tu. Orang kata orang yang paling gagal itulah orang yang tak pernah ambil risiko langsung. Tapi janganlah pula kita ambil risiko cari penyakit. Itu memang cari orang kata cari nahas, cari bala nama dia kan. Contoh saja nak pergi Sabah, semata-mata nak dihinggapi, nak dijangkiti penyakit COVID, itu cari pasal. Itu bukan risiko yang baik, itu risiko yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Jadi risiko yang maksudnya kita boleh ambil ni risiko peluang. Contohnya kita nak melabur. Jadi kita kena pastikan dululah adakah pelaburan itu selamat, saham yang kita nak masuk tu boleh mendatangkan untung ke tak. Jadi kemudian kita ambil risiko untuk berniaga, untuk melabur dan sebagainya, maka itu dibolehkan apabila dia memberikan manfaat. Tapi kalau risiko itu memberikan mudarat, maka itu bukanlah risiko. Itu namanya mencari masalah. Baik, antara lain penyakit jiwa iaitu malas. Malas ni pun penyakit jiwa juga kan. Malas nak solat, malas nak beribadah, malas nak pergi masjid, malas nak dengar majlis agama, malas nak buat itu ini, semua malas. Apa yang dia rajin tidur, rajin makan kan. Jadi itulah penyakit malas yang kita tak boleh ada penyakit ni. Kalau kita ada penyakit ni, maka kita ni orang kata takkan berkembang, tidak akan ada produktiviti, takkan ada penambahbaikan, orang kata islah dalam hidup kita. Antara lain penyakit kedekut, sombong, zalim dan lain-lain lagi. Dan banyak penyakit ni ada
ditulis dalam Quran. Menyatakan bahawa penyakit-penyakit ni sebenarnya adalah sifat-sifat yang Allah tak suka, kan? Sifat-sifat yang Allah tak suka. Jadi bila kita ni ada penyakit jiwa, apa yang kita mahukan sebenarnya adalah ketenangan. Apa yang kita mahukan dalam diri kita adalah ketenangan. Selalu orang kata bila zaman muda ni kita sibuk dengan urusan nak mengembangkan diri. Maksudnya kita nak mencari nafkah, kan, untuk keluarga, kan, untuk anak-anak, bagi anak isteri makan, kan, nak ada rumah, nak ada tempat yang selesa, nak ada kenderaan dan sebagainya. Jadi hidup kita zaman muda ni mungkin stres sebab macam-macam benda nak kena buat, macam-macam kerja yang perlu dilaksanakan demi kita nak mengembangkan diri kita. Dan setelah kita melalui zaman dewasa ni, kita akan melalui zaman tua. Itu orang kata, adakah sempatnya kita merasai ketenangan hidup apabila kita telah tua nanti? Maksudnya kita dah anak-anak dah besar, kita dah ada rumah yang selesa, kan? Kita dah tak risau nak cari nafkah dan sebagainya. Adakah masih kita ni berupaya untuk mencari ataupun mendapatkan ketenangan jiwa? Jadi maksud ketenangan jiwa ni sebenarnya bukan hanya untuk orang yang berumur saja, tapi untuk semua peringkat, kan? Untuk kanak-kanak pun, untuk remaja, untuk dewasa pun perlu ada ketenangan jiwa. Tu orang kata kalau anak-anak tu tak tenang jiwa, contohnya mak ayah bercerai, jadi jiwa anak-anak tu dia sakit. Jiwa anak-anak tu dia memberontak sebab dia tak dapat kasih sayang yang sepenuhnya. Jangan kita fikir orang bermasalah, orang dewasa je yang ada masalah jiwa. Kadang-kadang anak-anak pun ada masalah jiwa. Apabila kita tengok mak ayah dia bergaduh, kan, mak ayah bercerai-berai dan sebagainya, kan, ada masalah keluarga, kan. Jadi anak-anak dia akan jadi mangsa daripada keadaan ini. Baik, ketenangan jiwa sebenarnya adalah terhindar daripada gangguan dan penyakit kejiwaan. Dalam istilah lain mengatakan bahawa ketenangan jiwa itu adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan. Jadi hidup kita ni, bila namanya kita hidup, maka sudah pasti kita tak akan lari daripada masalah. Bila kita hidup ni, tak akan lari daripada masalah. Bukan masa hidup je, kita dah mati nanti pun masalah. Masalah apa? Masalah nak jawab soalan dalam kubur. Kita akan resah, kita akan rasa takut. Boleh tak kita nak jawab soal kubur? Sebab soal kubur ini perkara yang hak ni maksudnya perkara yang pasti, pasti akan berlaku. Tu orang dah mati pun ada masalah, apatah lagi kita yang hidup ni. Tapi dalam setiap masalah hidup tu bukanlah untuk kita sentiasa rasakan stres, bukan sentiasa kita rasakan tekanan, tapi bagaimana caranya untuk kita mengawal dan menyesuaikan diri kita ni untuk menghadapi masalah kehidupan. Jadi apabila kita boleh menghadapi masalah dalam hidup kita ni dengan tenang, dengan teratur, dengan ada strateginya, dan masalah itu berjaya diselesaikan, berjaya mendapat solusinya, maka itulah maksudnya kita ni mendapat ketenangan jiwa. Kita dapat selesaikan masalah tanpa menyerabut, kan, tanpa diri kita ni terkesan dengan tekanan dan stres. Baik, kemudian kesihatan jiwa. Kesihatan jiwa dan mental itu juga merupakan kemampuan terhadap diri individu dalam merasakan setiap kebahagiaan, kekuatan diri dan faham akan erti diri. Jadi apabila seseorang itu dia rasa dia bahagia, maka itulah yang dinamakan ketenangan jiwa. Walau hidup dia ada masalah, tapi dia berjaya mengawal masalah tu dan dia tak rasa tertekan. Dia rasa bahagia. Dia mendapat kekuatan diri dan dia faham akan erti harga diri dia. Jadi ini yang kita nak sebenarnya.
kan? Walaupun kita ni dihimpit oleh masalah, memang kita ni bila kita fikir kita ada masalah, orang lain pun mungkin ada masalah yang lebih besar, lebih berat daripada kita. Masalahnya bukan kita fikir masalah siapa lebih besar, tapi bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah kita dengan teratur. Maksudnya dengan cara yang kita ni tak akan rasa masalah tu membebankan hidup kita. Itu maksud dia. Stres itu memang akan ada, memang tekanan itu akan ada. Tapi kebaikan daripada stres itu adalah mengajar kita untuk mengawal emosi diri. Jadi bila kita boleh mengawal emosi diri, kita boleh bersabar, kan? Itu maksudnya kita ni beriman dengan qada dan qadar. Dan perlu untuk kita ni ada redha dalam diri kita, kan? Redha dengan setiap masalah yang Allah bagi, kan? Dan setiap masalah yang Allah bagi itu semua bersebab. Semua masalah yang Allah bagi itu sebab Allah tahu kita boleh menghadapi masalah tersebut. Allah tak akan menguji kita lebih daripada yang kita ni tak mampu, kan? Allah tahu kita mampu, sebab tu dia uji dengan masalah tersebut. Contoh sekarang mungkin lusa akan berlaku PKPB. Jadi Allah mungkin tahu kita ni mampu nak menghadapi PKPB. Jadi sebab tu takdirnya Allah akan jadikan perkara itu apabila sampai masanya. Tinggal lagi kita ni bagaimana kita nak, orang kata, nak cope ataupun kita nak sesuaikan diri dengan situasi tersebut. Bila kata tak boleh pergi masjid, jadi janganlah kita tak semayang langsung. Solatlah kita di mana je kita berada. Jadi bila kita tak boleh keluar rumah, maka kita solatlah berjemaah bersama keluarga di rumah, kan? Jadi kita harap PKP ni sementara lah, kan? 2 minggu, harapkan kita bersabar selama 2 minggu ni kita tak boleh ke masjid. Lepas dah habis masa 2 minggu, jangan kita tak pergi masjid langsung. Dah sedap pula duduk rumah, solat kat rumah sampai tak nak pergi masjid pula. Tak boleh macam tu, kan? Bila masjid dah buka, pergilah ke masjid. Sebab sekarang pun rasanya ada beberapa orang lagi yang dia mindset dalam diri dia hari tu tak boleh pergi solat Jumaat sebab ada kota. Maksudnya kalau masjid penuh tak boleh solat Jumaat lagi dah, kan? Jadi dia letak mindset dalam diri dia, tak payah pergi solat Jumaat lah. Ni salah, kan? Sepatutnya kita ni berusaha untuk datang awal ke masjid, kan? Datang awal ke masjid, jadi adalah tempat untuk kita solat, kan? Kenapa kita nak datang lewat-lewat? Dah tunggu masjid dah penuh baru tergege nak pergi masjid. Lepas tu bila tak boleh masuk, rasa riang pula hati tu. Kata tak payahlah solat Jumaat sebab masjid dah penuh, tak boleh masuk. Itu salah. Itulah cara pemikiran yang salah. Jadi sepanjang tempoh kita ni duduk rumah, buatlah amal ibadah yang selama ni kita tak boleh nak buat. Kalau kita dah biasa kat luar ni, kita susah nak berpuasa contohlah, kan? Sibuk dengan kerja, susah nak berpuasa. Jadi bila kita duduk rumah ni, kita berpuasalah di rumah, kan? Puasalah. Puasa ganti hari tu yang mana yang demam ke sakit ke, buatlah puasa Isnin Khamis ke, kan? Jadi dapat juga kita ni pahala, dapat juga kita ni beramal sepanjang tempoh PKP ni. Tak boleh solat masjid, solat di rumah, kan? Buat, tak boleh pergi majlis ilmu, kita buat majlis ilmu di rumah. Itu cara dia. Tak boleh pergi majlis ilmu, tak boleh dengar ustaz ni kuliah, ceramah dan sebagainya, kita buat majlis ilmu kita di rumah. Contohnya yang ayah dan suami, bukalah apa-apa kitab kita bacalah bersama dengan ahli keluarga, kan? Bukalah apa-apa kitab, kita hadis ke apa, kita bacalah dia punya ayat dia, bacalah terjemah dia. Kalau ada huraian, bacalah huraian dia dan kita kupas. Itu antara aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah, majlis ilmu di rumah bersama dengan ahli keluarga, dengan isteri, dengan anak, kan? Dengan siapa-siapa je yang ada di rumah, untuk pastikan majlis ilmu ni tak berhenti. Walaupun dekat rumah tetap kita boleh buat majlis ilmu. Jadi anak-anak pula, kalau yang tak boleh pergi sekolah tu, janganlah duduk rumah main game aja, kan? Jadi mak ayah perhatikan apa yang anak-anak buat di rumah apabila mereka tak ke sekolah ni, kan? Dekat sekolah, dekat
Bukannya dekat rumah ni duduk tidur saja, tengok TV ataupun main game saja, kan? Tak. Jadi bila duduk di rumah pun boleh juga belajar, apa masalahnya, kan? Sekolah tu hanya tempat untuk menyampaikan ilmu. Jadi bukan maksud kalau bukan di sekolah tak boleh menyampaikan ilmu. Dekat rumah pun boleh kita sampaikan ilmu, kan? Boleh ulang kaji di rumah, kan? Boleh. Sebenarnya tak ada masalah lah sebenarnya kalau kita nak berulang kaji di rumah, kan? Nak study dekat rumah tu bukan masalah. Jangan jadikan cuti ni memang kita cuti secuti-cutinya, jangan macam tu. Biarlah cuti ni kita isi masa ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah. Kalau dekat sekolah dulu, saya pernah rasa lah dekat sekolah kita ni tak ada masa untuk buat ulang kaji tambahan. Sebab sibuk dengan kelas, pagi kelas, petang kelas, malam kelas. Jadi bila kita kat rumah ni, kita ada masa yang cukup sebenarnya untuk buat ulang kaji tambahan. Jadi kita ambil, orang yang bijak ni orang yang ambil peluang di masa-masa atau di kesempatan yang ada, tu orang yang bijak. Tapi orang yang bodoh ni bila ada masa yang terluang, lalu depan mata dia pun dia tak nampak. Orang kata masa tu berlalu tapi dia tak manfaatkan masa tu orang yang bodoh. Tapi orang yang bijak, tak ada masa pun dia akan cari masa. Tak ada masa pun dia akan cari masa. Dia akan cipta masa untuk dia buat perkara yang berfaedah. Tu orang yang bijak. Jadi kita perhatikanlah anak-anak kita. Jangan biar main game semata-mata, kan? Buatlah diskusi ke, majlis ilmu ke, soal jawab ke, kuis ke, apa-apa sajalah yang membolehkan orang kata masa itu diisi dengan sepenuhnya yang bermanfaat. Baik, kemudian ketenangan. Itulah ketenangan jiwa tadi. Seorang yang dapat menghubungkaitkan fungsi jiwa mereka dengan sesuatu yang positif dan kebaikan adalah orang yang berusaha agar dirinya dan jiwanya tetap berada dalam keadaan sihat. Jadi orang yang jiwa dia sentiasa positif dan dalam kebaikan, maka itulah orang yang jiwanya sihat. Jadi kita ni kena fikir positif, kan? Jangan kita positif yang tak elok. Kita tak nak positif HIV, kita tak nak positif COVID. Itu kita tak nak. Kita nak positif benda-benda yang elok. Itu yang kita nak. Positif pada perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang bermanfaat. Itu maksudnya orang yang jiwanya berada dalam keadaan sihat. Dan jika seseorang dalam keadaan terganggu, selalunya akan terpengaruh dengan perasaan ataupun fikiran, kelakuan dan kesihatan fizikal. Dan jika jiwa atau mental seseorang terganggu, kemampuan berfikir menjadi kurang, tidak dapat memusatkan perhatian dan menjadi orang yang mudah pelupa, tidak dapat meneruskan usaha yang direncanakan. Ini orang yang ada masalah jiwa. Orang yang ada masalah jiwa ni kemampuan berfikir dia akan kurang. Sebab apa? Dia stres. Bila dia stres, dia tak dapat menggunakan orang kata fungsi akal dengan sepenuhnya. Tak dapat menggunakan fungsi akal dengan sepenuhnya apabila mental dia terganggu. Kemudian tidak dapat memusatkan perhatian. Perhatian ni maksudnya fokus. Dia tak dapat nak fokus pada sesuatu perkara yang dia lakukan. Contoh orang yang ada masalah jiwa lah, masalah stres ni. Jadi apa yang dia buat, dia rasa semua tak kena. Dia akan fikir tentang masalah. Ni orang kata orang yang pemikiran dia negatif. Dia akan fikir masalah. Jadi bila kita tak boleh macam tu. Kita kena fikir cara untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kesannya menjadi orang yang mudah pelupa. Jadi orang yang mudah pelupa. Apa yang diingat? Masalah. Apa yang diingat? Beban. Apa yang diingat? Tekanan. Jadi tak boleh macam tu. Dia akan lupa pada perkara yang sepatutnya dia utamakan. Itulah apabila seseorang itu terlalu orang kata matanya, pemikirannya, mindanya asyik terfikir tentang
perkara yang bersifat keduniaan, maka dia tidak akan fikir lagi perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan. Itulah. Orang yang dalam diri dia letak semua perkara bersifat kebendaan, maka dia akan hilang sifat kemanusiaan. Contohnya apa yang berlaku sekarang ni lah kan? Kita boleh tengok dalam media masa, terlalu ramai orang-orang yang mengejar pangkat. Bila ada pangkat, dia ada harta. Bila ada harta, dia ada kedudukan, ada kuasa dan sebagainya. Dan bermula daripada itulah dia akan hilang sifat-sifat kemanusiaan. Dia akan mula hilang sifat-sifat kemanusiaan. Dia tidak akan endahkan, dia tidak akan fikirkan tentang manusia lain lagi dah. Orang lain nak sakit, apa dia kisah? Orang lain ada masalah, apa dia kisah? Orang lain ada orang kata ekonomi terjejas, orang lain dibebankan dengan tekanan hidup, apa dia kisah? Tu orang yang bila hati dia fokus dengan keduniaan, fokus dengan kebendaan, maka dia akan hilang sifat kemanusiaan. Tu yang kita takut. Kita takut hilang sifat kemanusiaan. Sehingga kan kalau berlaku lagi kes-kes macam ni, maksudnya peningkatan kes virus COVID ni berlaku disebabkan oleh orang-orang yang mengejar pangkat, mengejar keduniaan, mengejar kebendaan, maka kita akan lihat dia sebenarnya tidak ada kemanusiaan dalam diri dia. Sebab apa? Dia pentingkan benda kebendaan, dia tak pentingkan masyarakat, dia tak pentingkan orang di sekeliling. Jadi kalau orang lain semua mati, yang tinggal hanya dia dan kebendaan sahaja. Masa tu baru dia akan menyesal. Masa tu baru dia akan sedar bahawa pentingnya ada kemanusiaan dalam diri. Kalau semua orang mati, siapa nak undi dia? Tak ada pilihan raya lagi dah. Itu logik dia. Semua orang dah sakit, semua orang dah mati, siapa nak pilihan raya? Suruhlah virus-virus tu yang undi dia. Baik, kemudian gangguan jiwa juga dapat menyebabkan terjejasnya kesihatan fizikal. Orang kata bila jiwa kita ni sakit, maka tubuh badan pun akan sakit jugalah. Hati akan sakit, otak kita pun akan sakit sebab asyik fikir tentang masalah saja. Baik, kemudian keresahan umat masa kini. Jadi zaman moden ni sebenarnya dugaan kita lebih hebat, lebih mencabar berbanding zaman-zaman dulu. Zaman dulu mungkin orang kata masalah ni hanya segelintir sajalah yang merasainya. Hanya segelintir saja yang menghadapi penyakit ni. Tapi sekarang ni penyakit ni dah jadi, orang kata dah jadi common, dah jadi orang kata biasa. Sampai kan orang kata penyakit ni, orang kata penyakit orang duduk bandar. Tapi sebenarnya bukan penyakit orang duduk bandar, tapi semua orang yang duduk di kampung pun boleh dihinggapi penyakit ni. Jadi zaman moden ni kita semakin banyak terdedah dengan masalah kejiwaan apabila kita ni nampak dunia ni terlalu dekat dengan diri kita. Bila kita nampak dunia ni terlalu dekat dengan diri kita, maksudnya pangkat, hiburan, keduniaan, kemewahan ni kita nampak jelas depan mata kita. Kalau dulu orang kampung lah, mungkin banyak orang yang susah, yang duduk rumah sederhana, duduk rumah kayu kan. Jadi dia bangun-bangun dia tak nampak lagi kemewahan, tapi yang dia nampak hanyalah alam sekitar. Dia tengok pokok kan, tengok burung, tengok ayam, tengok pokok bunga, yang membuatkan diri dia jadi tenang. Tapi kita duduk di bandar zaman moden ni, kita celik mata je kita dah tengok masalah. Kita fikir hari ni apa yang aku kena buat, hari ni apa
tugas aku yang belum settle lagi. Jadi bangun-bangun ni kita dah nampak perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara kebendaan. Sebabkan teknologi kita yang semakin berkembang kan. Kita bangun-bangun apa? Buka cari handphone itu adalah keduniaan. Doa bangun tidur pun tak baca. Bangun-bangun buka handphone, cek apa email, cek apa mesej yang masuk hari ni, cek apa meeting ada pada hari ini. Tak baca doa lagi pun, baru bangun tidur. Jadi bila dia dah pergi kerja pula, semakin banyak lagi perkara-perkara teknologi, perkara-perkara keduniaan yang akan datang dalam mata dia. Jadi dia akan nampak benda-benda keduniaan. Tu yang menyebabkan apabila kita nampak dunia ni dekat dengan diri kita, maka kita akan cinta kepada dunia. Katalah kita dalam perjalanan kita nak pergi kerja tu, kita akan nampak orang, kita akan nampak kereta, kita akan nampak macam-macam lah, rumah besar dan sebagainya. Jadi apa yang kita nampak itu adalah keduniaan. Kita nampak kereta besar, kita pun berangan nak kereta besar, nak pakai Mercedes, nak pakai BMW. Itu adalah perkara keduniaan. Kita keluar daripada rumah, kita nampak rumah orang lain besar, jadi kita pun nak rumah besar juga. Kita nampak isteri orang besar, kita pun nak isteri besar juga. Jadi maksudnya kat sini, apa yang kita nampak dalam seharian hidup kita di akhir zaman ni, kita banyak nampak dunia. Jadi kita akan berusaha untuk mengejar dunia tu. Bukan maksud kita tak boleh kejar dunia, tapi di sini kita perlu jadikan dunia itu sebagai hanya satu tempat persinggahan, bukan satu matlamat. Apabila kita letak dunia ni matlamat, maka kita akan hidup untuk dunia. Sepatutnya kita hidup untuk akhirat, tapi kita hidup untuk dunia. Kita bersusah payah setiap hari, stres, tekanan, cari duit yang banyak untuk apa? Untuk membeli kemewahan dunia yang bersifat sementara. Itu akhir zaman. Kita kejar nak kereta besar, kita kejar nak rumah besar, kita nak banglo dan sebagainya kan. Ada orang mungkin dia tak nak benda tu, tapi dia nak kemewahan. Mungkin dia nak pangkat, dia nak jawatan. Ada orang gila jawatan tu. Dah tua-tua pun gila jawatan juga. Tak tahulah apa nak jadi dengan orang macam ni kan. Sepatutnya bila usia tu dah meningkat, yang sepatutnya afdal bagi dia adalah beribadah, bukan fikirkan lagi perkara dunia kan. Sebab apa? Sebab ulama pun dah berkata, seseorang itu akan mati dengan apa pekerjaan yang dia selalu lakukan. Ulama kata seseorang itu akan mati dengan apa pekerjaan yang dia selalu lakukan. Contohnya seorang itu gemar baca Al-Quran, maka ada kemungkinan dia akan mati ketika membaca Al-Quran. Dan ada orang suka dengar majlis ilmu, boleh jadi dia akan mati ketika mendengar ceramah ataupun kuliah. Ada orang suka mencuri, ada kebarangkalian dia mati masa tengah mencuri. Tengah panjat tembok, tiba jatuh mati. Dan bagi orang yang mengejar dunia kan, mengejar pangkat dan sebagainya, dia akan mati dalam keadaan dia mengejar dunia dan pangkat. Jadi kita ni pilih lah, kita pilih nak mati macam mana, dengan apa pekerjaan, apa aktiviti yang kita lakukan pada setiap hari. Jadi kalau kita nak mati dengan cara yang elok, maka kita hidupkanlah seharian kita dengan perkara-perkara yang elok. Kalau kita suka beribadah, insya-Allah kita akan mati tengah beribadah. Jadi kita nak mati dalam husnul khatimah, mati dalam pengakhiran yang baik. Kita tak nak mati, orang kata mati tengah berucap jawatan, mati tengah berkempen. Ada manfaat ke mati tengah berkempen? Kalau berjuang atas dasar agama, berjihad itu bagus. Tapi kalau kita ni perjuangkan perkara keduniaan, kemudian kita mati dalam jalan itu, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang begitu jugalah di akhirat nanti. Orang-orang yang Allah murka kan. Dikumpulkanlah bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, bersama dengan Haman kan.
Dan orang dengan sama dengan Namrud, iaitu orang-orang yang dunia dalam hati dia. Dunia dalam hati dia. Kemewahan. Kemewahan tu kata memang darah daging dia. Dia kata biarlah kita ni tak kaya, janji kita ni bahagia. Biar kita ni tak ada benda-benda dunia, tapi biarlah jiwa kita ni tenang. Biar kita ni sakit tapi dapat beribadah, itu lebih baik daripada kita sakit tak dapat beribadah. Daripada kalau kita sakit terlantar, langsung tak boleh nak buat apa-apa, maka apa yang kita boleh lakukan mungkin hanyalah berzikir. Kita tak mampu dah nak solat, tak mampu nak puasa, tak mampu nak berdiri, nak sedekah pun kirim kat orang. Jadi itulah, kita ni nak hidup dalam dunia ni, kita nak cari ketenangan jiwa. Sebab dengan ketenangan jiwa itulah kita akan mencapai redha. Dan bila kita ni dapat redha dengan segala apa yang berlaku di sekeliling kita, maka kita dapat beribadah dengan tenang. Kita tak perlu nak pertikaikan qada dan qadar Allah. Jadi bila kita redha dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita, insya-Allah Allah juga akan redha dengan kita. Itulah kita harapkan, Allah redha dengan kita segala perbuatan kita. Kita harap Allah bagi kita rahmat. Kita harap Allah bagi kita petunjuk. Kita harap Allah bagi kita ketenangan di dunia dan di akhirat. Amin, insya-Allah. Jadi rasanya mungkin setakat itu saja perkongsian pada petang ini, kan. Minggu depan tak dapat nak bersama sebab masih PKP, minggu depan lagi satu pun. Jadi kita harapkan PKP ni akan segera berakhir. Kita dah tak larat lagi lah nak PKP aje. Kita tak larat nak duduk rumah aje. Kita ada banyak kerja nak buat. Kita ada banyak urusan, orang kata urusan rumah, kan. Kita nak berdakwah pun kita kena keluar, bukan dakwah duduk rumah aje, kan. Memang betul ada online dan sebagainya, tapi kita nak pahala lebih itu dengan keluar. Contoh macam golongan tabligh dan sebagainya, mereka keluar untuk berdakwah. Kalau duduk rumah macam mana nak dakwah, kan? Nak ketuk pintu rumah orang pun tak boleh, kan? Nak sampaikan tazkirah, pesanan, nasihat pun tak boleh. Jadi kita harapkan virus ini akan segera dihapuskan, diangkat daripada muka bumi ini. Jadi kita mohon Allah perkenankan doa kita. Semoga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik selepas ini. Jadi kita harapkan lepas ni kalau masjid dah buka, maka kita harapkan berbondong-bondong orang akan memenuhi masjid. Biarlah kita ni penuhkan masjid daripada kita penuhkan tempat-tempat maksiat. Baik kita penuhkan masjid daripada kita penuhkan pasar, shopping mall, dan sebagainya. Ini masjid tak nak pergi, shopping mall nak pula pergi, kan. Nak pula bershopping, kan. Solat tak nak rapatkan, tak nak rapatkan saf, tapi yang lain-lain nak rapat pula, kan. Nak bergambar nak rapat, nak beli barang duduk sebelah-sebelah, tapi bila solat kena jarak-jarak. Jadi itulah, nak kata apa, itulah akhir zaman, dan kiamat pun dah semakin dekat. Semoga kita sempat bertaubat sebelum datangnya kiamat, insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian pada petang ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di waktu dan masa yang lain, insya-Allah. Jadi segala yang baik perkongsian itu datang daripada hidayah dan inayah Allah. Segala yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.